أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا وأتوب إليه. استغفر الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتواحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Pertama yang saya hormati Tuan Imam Muda selaku pengacara majlis, Al-Ustaz Hasyamuddin. Alhamdulillah, tampan orangnya. Yang saya kasihi sahabat saya Imam Hasnul, pegawai penyelaras masjid bagi daerah Parlimen Alur Gajah yang mengimamkan sembahyang fardu maghrib kita sebentar tadi. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Masjid Ar-Rahman Parit Melana, Encik Muhammad Darus bin Baci, betul Yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Parit Melana, ibu-ibu, ayah-ayah, tutuk guru, abang-abang, pakcik-pakcik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, izin rahmat limpah kurnia Allah pilih kita. Pertamanya kita kena syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita. Itu sebab kita hadir pada malam ini dengan menjaga penjarakan sosial, dengan memakai penutup mulut dan hidung, namanya face mask. Dan kita bersembahyang menjaga jarak 1 meter. Semua itu ada asbabnya, ada hikmah di sebaliknya. Mungkin kita sebelum ini, bila Allah perintahkan kita mendirikan salat itu, tak ramai di kalangan umat Islam yang mendirikan salat. Tak ramai yang datang rumah Allah. Tak ramai yang jaga saf. Tak ramai yang menjaga iman. Tak ramai yang menjaga akhlak. Tak ramai yang menjaga tutur kata. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan satu penyakit seluruh dunia dapat. Antaranya kita di Malaysia ini keluar perintah, arahan tak boleh datang masjid. Pada ketika itu bulan 4, bulan 5, betul. Maka yang senantiasa pergi masjid, daripada kecil pergi masjid, tak pernah miss sembahyang fardu Jumaat, tiba-tiba tak dapat sembahyang Jumaat. Bergetar jiwa kita, betul? Tak dapat sembahyang Jumaat. Ni Allah nak bagi peringatan.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang ingin engkau dustakan? Maka bila diberikan kelonggaran oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Melaka untuk hadir sembahyang berjamaah, maka yang tak dapat sembahyang berjamaah, tak dapat nombor giliran sembahyang Jumaat bising sebelum ini, bila dibagi buka tak datang juga. Betul? Dah bagi buka sebelum ni, pengurusi masjid kena entam, Bilal kena entam, ketua kampung kena entam. Kenapa tak bagi semayang? Kenapa nama saya tak naik? Kenapa tak boleh semayang Jumaat? Bila dah bagi, gini rupa. Itu sebab ada hikmah. Mungkin sebelum ini kita tak jaga saf kita, itu sebab antaranya kita kena jarak-jarak. Mungkin sebelum ni kita terlepas pandang anak isteri di rumah. Kadang-kadang kita berjamaah sendiri-sendiri pergi masjid, tinggalkan mereka, entah ya, entah tidak, entah buaya, entah katak, entah semayang ke tidak maghrib, tengok cerita TV3, betul? Sampai leka nak semayang maghrib, TV3 cerita pula bercinta je. Habis satu episod, keluar episod baru, lepas satu episod baru cerita. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang anak isteri di rumah. Bila kena Covid, masjid tutup, adakah kita berjaya mendengar suara anak-anak kita baca Quran? Sembahyang maghrib berjamaah, adakah kita berjaya didik anak kita jadi imam di rumah? Begitu juga dengan kita buat sambutan hari raya, baca khutbah raya, betul? Keluarga. Masa itu kita nak tengok sebagai pemimpin yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jalan ke tidak tanggungjawab kita. Maka hari ini, malam ini 21 malam, 12 malam ni kan stop, Melaka tak ada lagi. PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Alhamdulillah. Tapi kita kena jaga. Jadi malam ini kita patut SOP. Malam ini kita hadir, Allah pilih kita untuk kita sama-sama nak cerita tentang seorang batang tubuh yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan agung. Kita dengar cerita daripada kita kecil tentang peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Betul? Kita dah dengar macam-macam nabi ada tanda kenabian, berhala tumbang. Daripada sebelum nabi lahir, keadaan kota Mekah macam padang jarak, padang terkukur, tanah dia kering kontang. Lahir je Nabi, tumbuh-tumbuhan segar, macam-macam kisah peristiwa. Kita dah dengar tentang api berhala 1000 tahun tak pernah padam, tiba-tiba padam sebab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita diajarkan. Yang kita dengar tiap-tiap tahun sambutan Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dah dipasak dalam telinga kita tentang peristiwa sebelum dan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Malam ini kita nak cerita, malam ini kita nak membicarakan tentang yang dikatakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita kita dah dengar macam-macam. Yang berada di sekitar Kaabah, berhalanya tumbang sujud ke bumi sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Kita dah dengar tentang rupa paras Nabi, mukanya bagaimana, kulitnya bagaimana. Di dadanya ada satu bulu halus sampai ke pusat Nabi. Mukanya, hidungnya mancung, matanya hitam, tengah besar. Tapak tangannya lebar, dadanya bidang, bahunya besar. Dada dan perut sama paras. Kita makin lama makin asak perut. Dah kenyang, sesah lagi. Dah kenyang, sesah lagi. Itu yang hari Jumaat. Innallaha wa
malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Rupa dia tidur. Imam baca khutbah dia tidur. Sebab apa? Sebab dah kenyang. Sodok punya sodok, sodok punya sodok. Itu sebab berhenti sebelum kenyang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak cerita. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak betulkan niat kita. Dalam masyarakat kita hari ini ada hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Kita nak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sampai Rasulullah wafat kalau ada masa. Kalau tak ada masa, kita cerita tebuk tengah-tengah, ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak betulkan niat kita dulu, tuan-tuan. Kita sembahyang, kita baca apa? Lepas angkat takbir, doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, ibadahku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, segala-gala untukmu ya Allah. Adakah benda yang kita sebut itu, ikrar itu datang dari hati kita ataupun sekadar kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita pun tak mengerti, tak memahami apa yang kita sebut, maka tidak datangnya khusyuk dalam sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mendidik kita, menjauhkan kita daripada perbuatan keji dan munkar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini kalau tak jelas angkat tangan, ustaz boleh tanya soalan, no problem. Saya tak nak one man show, satu orang jalan sampai habis masa. Boleh. Tentang apa? Tentang kita nak perbetulkan niat kita. Allah dah pilih kita hadir. Wa man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi 'ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha tuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan ke syurga baginya. Kita nak cari apa sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita nak cari apa dalam dunia ini? Nak cari kekayaan, kebendaan, sehingga kan kita leka, kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjaga kita punya tutur kata, akhlak kita, hubungan kita. Hubungan kita makin lama makin ada jurang. Apabila teknologi semakin mendepani. Dulu nak jemput kerja kahwin, kita kena pergi rumah ke rumah, betul? Dia jemput sampai rumah, tak pergi, segan kita. Hari ni jemput pakai WhatsApp saja. Anak buah tak hormat bapa saudara. Hubungan kekeluargaan, hubungan yang dikatakan dengan apa yang Nabi sebut, ya ummati ummati ummati, itu makin lama makin renggang, makin lama makin renggang. Kita sekadar cantik di luar tetapi bermasalah di dalam. Ini sebenarnya. Itu sebab saya bersyukur, inilah kali pertama sehingga umur saya 43 tahun saya dapat masuk dalam masjid yang indah ini. Sebelum ni saya tengok live Facebook aja. Sebelum ni saya lalu je. Jarang juga lalu. Dia lalu tengok cantik masjid ni, bila nak masuk, bila nak masuk. Hari ni Allah Subhanahu wa taala pilih saya untuk sama-sama dengan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, untuk kita nak bermuhasabah. Kita nak bedah siasat. Al-Islam ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu tinggi, tak ada agama yang lebih tinggi. Islam itu indah. Islam yang telah berkembang. Kata satu nasyid tu, Islam yang telah berkembang laksana bunga yang indah. Hebat Islam. Tetapi masyarakat Islam itu bagaimana, sejauh mana dia mencari ilmu atas dunia untuk
diamalkan, dibawa balik besok nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati. Sekarang ni kalau kita perasan tuan-tuan, masa tu pantas. Baru hari Senin, oh besok Isnin contoh, besok Isnin. 1-2 hari dah sampai hari Jumaat. Dah cuti. Bagi yang ada pencen 2 bulan lepas belum cuit lagi, dah masuk pencen lagi. Tandanya apa? Tandanya dunia ni pantas. Orang yang leka, orang yang lalai, dia akan tertinggal belakang. Dunia adalah benda yang akan ditinggalkan. Semua akan tinggal. Kita gunakan dunia ini untuk mencari amalan, nak bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh seorang perempuan yang namanya Siti Aminah. Ibu Rasulullah. Rasulullah ini dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa 12 Rabiul Awal itu dalam tahun yang dinamakan tahun gajah? Sebab satu peristiwa yang besar. Peristiwa untuk meruntuhkan Kaabah dengan kumpulan gajah yang ramai. Maka Allah Subhanahu wa taala utuskan burung, bawa batu dari neraka, lepaskan, maka hancur manusia tersebut. Kenapa? Sebab dia tidak bagi orang pergi Kaabah di Mekah. Sebab dia suruh pergi satu tempat yang lain yang dia dah buat cantik. Orang tak datang, tawaf kat situ, orang pergi Kaabah, maka hati dia sakit, dia nak pergi bawa gajah, nak pergi serang kota Mekah, Kaabah tersebut. Maka Allah utuskan bala tentera Allah, iaitu burung, bawa hancur. Itu antara peristiwa besar. Berhala yang berada di sekeliling Kaabah, goncangan yang kuat sehingga kan berhala itu jatuh sujud ke bumi, tak pernah berlaku. Dan banyak lagi peristiwa api yang tidak pernah, api majusi yang tak pernah padam, 1000 tahun tiba-tiba padam. Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan yang lahir ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tolok bandingnya. Macam kita semayang tuan-tuan, kita semayang, kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selain daripada Nabi Muhammad, apa lagi disebut dalam tayat akhir? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim tu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj jaga langit ke berapa? 7. Dirakamkan dalam bacaan tahiyat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa ramai dalam diri kita ketika sebut asyhadu an la ilaha illallah itu, kita translate dalam hati kita, aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maknanya kita, apa yang kita sebut, kita kena menyelami maksud tersebut, baru datang khusyuk dalam sembahyang, baru datang keinsafan, kesedaran, ketakutan dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bergetar hati bila imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini namanya tentang iman dan takwa. Macam mana kita nak mengekalkan istiqamah kita dalam kita melakukan ibadah? Macam-macam dugaan yang kita lalu, macam-macam rintangan yang kita hadapi, daripada kecil sampai kita tua. Kita tak rasa enaknya sembahyang itu. Enaknya sembahyang bila perintah sembahyang itu kena berdiri betul.
kita tak rasa indahnya sembahyang itu dalam keadaan berdiri betul, sehingga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai ujian, baru kita tahu rupa-rupanya sebelum ini sembahyang berdiri itu satu nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita. Tak percaya tanya orang sembahyang duduk. Angkat takbir itu satu nikmat. Sujud itu satu nikmat. Rukuk itu satu nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya orang Jawa kata feeling itu dia terlalu indah kalau kita menghayati. Kita duduk atas masjid, tuan-tuan. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita makin lama makin kemas. Ada rasa tak? Makin lama makin kemas. Bila kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah, makin kemas, makin kemas. Sehingga kita menitiskan air mata. Tubna ilallah. Aku bertawad kepadamu ya Allah. Maka hati kita rasa makin lama makin kemas, makin kuat keimanan, makin kemas, makin kemas. Adakah kekemasan itu, keindahan hati itu kita bawa sampai kita turun tangga masjid? Ataupun kita turun tangga masjid, kita dah cerita buruk orang. Sebelum sampai rumah, turun je, nampak kedai kopi, berhenti kat kedai, order air Nescafe, dah cerita, ustaz tu hitam. Dah cerita buruk orang sekejap aja. Jadi dekat mana tuan-tuan? Kita kena selalu hadir majlis ilmu, selalu hadir rumah Allah ini untuk kita memperkemaskan lagi keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah. Ada orang masjid tuan-tuan, saya tengok macam-macam rupa masjid ni. Ada yang surau bila hari hujan macam sekarang ini semalam tuan-tuan, besen ada 5-6 besen depan. Tak ada. Betul. Kita indah tuan-tuan, indah masjid Parit Melana Ar-Rahman. Lalu dari kona belakang tu saya dah nampak indahan. Bagaimana tak tertarik hati kita untuk hadir di rumah Allah ini, untuk kita beribadah kepada Allah, cari ilmu, ajak kawan-kawan, marilah kita pergi cari ilmu, marilah kita sama-sama baca Quran. Dalam kitab berzanji, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Ada lagi kampung ni baca kitab berzanji? Ada lagi kampung si? Ada? Allahu Akbar. Nak apa? Nak mendidik hati kita agar kita cinta kepada Nabi. Peristiwa yang disebut, kisah yang disebut dalam kitab berzanji tersebut menceritakan tentang keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin lama makin tak ada, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Ini yang amat menyedihkan. Itu sebab tuan-tuan, bila sebut tentang kelahiran baginda Rasulullah, kita dah dengar daripada kita kecil, ustaz kurus, ustaz gemuk, ustaz hitam, ustaz putih, ustaz yang janggut panjang, ustaz tak ada janggut. Betul? Tapi sejauh mana kita masuk dalam hati kita tentang kita nak buat apa yang Nabi suruh? Nabi cukup sayang pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni antaranya nak dapat syafaat baginda Rasulullah, kita hendaklah selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kena rajin-rajin selawat, sebab di akhirat nanti ketika kita dibangkitkan semula di padang mahsyar,
kita nampak susuk tubuh baginda Rasulullah, kita pergi makin dekat, rupanya makin jauh. Kita pergi makin dekat, makin jauh Rasulullah. Rupa-rupanya atas dunia kita sombong, kita tak nak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah selawat satu bab, tidak sempurna iman orang Islam kalau dia tidak meletakkan Rasulullah itu sebagai yang paling tinggi dia sayang. Lebih sayang daripada mak, lebih sayang daripada ayah, lebih sayang daripada harta, lebih sayang daripada keluarganya. Letakkan Rasulullah itu yang pertama, yang paling dia sayang. Kita pun sayang. Sebelum Covid, kita buat sambutan Maulidur Rasul. Tu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita bergerak, betul? Pada masjid kita pergi mana, daripada dulu punya Masjid Al-Azim, daripada Stadium Kubu bergerak sampai Masjid Al-Azim 5-6 km, bergerak sungguh-sungguh kita sebagai tanda kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat pertandingan berjanji, buat apa, sepanduk kan, buat macam-macam khat, buat bendera apa nama, telur pahau, orang Melaka panggil telur pahau, betul. Tu buat sambutan Maulidur Rasul kat masjid. Maka bergeraklah, ada orang yang ada anak kecil cukur jambul sekali, kita buat bulatan selawat kan. Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-walidaini, hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Sejauh mana kita dapat tanamkan selawat ke atas Nabi tersebut kepada anak-anak kita, masyarakat kampung kita. Ini tanggungjawab kita sebagai pemimpin. Sejauh mana kita dapat tanamkan kecintaan kepada generasi muda, di dalam hati mereka meletakkan idola yang nombor satu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan Islam, orang Malaysia, perempuan Melayu Islam. Bila panggil artis Korea, tuan-tuan, ada satu kisah, betul, satu peristiwa di Malaysia. Dia tengok artis Korea itu menggigil badan dia, tiba-tiba dia tak sedar, dia terus peluk artis Korea. Ini kisah benar berlaku. Sebab apa? Sebab dia meletakkan orang Korea itu sebagai idola dia. Tampannya hidung dia, muka dia, rambut dia, tengok tergedik-gedik, dia letakkan. Itu sebab dia tak sedar yang dia peluk. Ini bukan tempat lain, ini tempat kita. Ini bukan negara lain, ini negara kita. Begitu juga dengan keadaan masyarakat di Melaka ini, tuan-tuan. Kita kena buang jauh-jauh perasaan perpecahan, hasad, dengki, fitnah memfitnah, kata mengata, mengadu domba, buka aib. Kita ini pendosa sebenarnya. Kita ini pendosa. Atas masjid ni okeylah, turun masjid sekarang belum tentu. Sampai rumah, letak songkok, buka ini, buka itu, panggil orang rumah, buatkan abang air. Abang nak air apa? Abang nak air kopi. Baiklah abang Haji, dia pun pergi dapur, masak air. Siap je air, dah siap masak, dia teringat tadi abang Haji suruh buat apa tadi, air kopi ke air teh, betul? Dah terlupa sebab minum semut banyak, umur meningkat, ingatan tak berapa kuat. Itu sebab bila kita dah tua-tua ni, jangan doa lagi panjang umur, besok kesian. Jadi isteri dia tadi, abang Haji tadi minta air teh, dia pun buat air teh, siap. Gigi palsu mak Haji dah siap buka, letak atas TV. Gigi palsu dah tak ada, bawa biskut tongkat dengan air teh. Sampai dekat suami ni, abang Haji ni air dah siap. Abang Haji tengok air apa yang kau buat.
IT kan Abang Haji suruh buat IT tadi. Bila masa aku suruh buat IT, aku suruh buat air Milo. Maknanya dua-dua dah tak berapa ingat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Maka bergaduh suami isteri. Ni maknanya apa? Maknanya ingatan kita, hubungan kita tu suami isteri, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini pula masyarakat Islam. Nak jaga ini, nak jaga itu. Dalam keadaan negara kita hari ni, kita syukur Allah bantu umat Islam hari ni. Islam diletakkan di tempat yang betul dalam negara pada ketika ini. Tapi sejauh mana kita jadi masyarakat Islam yang bersatu padu? Sejauh mana kita mendidik diri kita untuk beribadah, untuk hadir di rumah-rumah Allah? Masa Covid menggigil badan nak pergi masjid. Bila Covid kurang sikit, dah bagi buka masjid, dah tak datang pula. Masalah juga. Ini masalah kita sama-sama. Bagaimana kita nak semaikan pada diri anak-anak kita agar dia belajar baca Al-Quran. Sebab apa? Dalam kubur besok yang jadi peguam bela kita bila kita masuk dalam liang lahat tu, jadi peguam bela kita adalah Al-Quranul Karim. Sejauh mana? Jangan kita kira harta yang kita tinggalkan atas dunia untuk anak-anak kita. Kita kira macam mana kita tinggalkan anak-anak kita ni nanti dia boleh bantu kita ketika kita di alam kubur. Ni tanggungjawab. Kita jangan cari ilmu kita seorang, tuan-tuan. Kita kena bekalkan ilmu kepada anak-anak. Baca Quran itu penting sebab di syurga adalah bahasa di syurga. Al-Quran bagi syafaat. Al-Quran turun sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk orang Islam, untuk Rasulullah meletakkan hukum asbabun nuzul. Satu-satu peristiwa maka diturunkan satu-satu surah untuk Rasulullah berdakwah. Surah demi surah, ayat demi ayat turun. Dalam tu ada ayat perintah, dalam Al-Quran ada ayat kiasan, dalam Al-Quran ada ayat kesedaran. Dalam Al-Quran banyak untuk kita amalkan. Tapi kalau kita baca tak tahu, tak sampaikan. Kalau dulu teknik cikgu-cikgu di kampung-kampung dulu, dia baca, kita pun ikut ramai-ramai, betul? Ikut aja. Satu surah hafal, masuk surah yang kedua dah terlupa surah yang pertama hafal tadi. Sebab ikut aja. Bila dah berumur nak baca Quran, lidah dah keras. Dah malu. Tak boleh malu, bacalah. Nak mengenal huruf, kenallah betul-betul. Buatlah kelas Quran. Sebab apa? Sebab dunia semua benda yang kita tinggalkan, yang kita buat atas dunia untuk bekalan kita, itu yang terbaik untuk kita masuk dalam liang lahat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan disoal tentang apa yang kita buat atas dunia. Itulah pendinding bagi kita dengan Al-Quran yang kita baca. Kita jangan terleka. Saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dunia ini jangan kita terpesona. Plastik, cinta plastik. Handphone hari ni kena pula pakai handphone Oppo. Ambil gambar bukan main cantik dalam gambar, selfie, betul? Bersih, muka lubang pun tak ada. Dagu tak runcing, boleh jadi runcing. Cantik, tapi bila jumpa depan-depan, pecah rupa dia rupanya. Itu nama dia plastik. Kita terpesona. Jangan kita terpesona dengan nikmat dunia. Orang pakai kereta besar, bila lah kita dapat pakai kereta besar. Orang rumah besar, kita pun fikir bila lah nak dapat rumah besar. Itu semua dunia yang akan kita tinggalkan. Yang betul, amal. Itu amal. Amal perbuatan atas dunia yang kita buat, itu betul. Yang kita sedekah, itu betul. Yang kita sembahyang, itu betul. Yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semua plastik, sementara.
Hari ini banyak orang kejar yang dunia daripada kejar amalan akhirat. Tadi saya pergi ziarah orang meninggal. Dari pejabat agama Jasin menghala ke Merlimau, nampak ada van jenazah. Saya pun berhenti. Bila saya berhenti, sedang kapan, saya pun tengok rupa dia, lelaki. Tercuit di hati saya, apa yang ada atas dunia ini semua dia tinggalkan. Dan dia amat-amat mengharapkan anak-anak, keluarga yang ada atas dunia mendoakan dia baca Quran agar malam ini malam pertama dia berada dalam alam kubur. Sayang mak ayah bukan hanya sebut, sayang suami bukan hanya sebut, sayang, tanda sayang. Macam kita tengok orang cantik, macam kita tengok indahnya deria yang kita guna tengok orang cantik. Allah bagi tahu dalam Quran, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam neraka Allah ada dua golongan, pertama jin, kedua manusia. Yang manusia tu kenapa Allah campak dalam neraka? Sebab dia tak jaga tiga benda. Lahum qulubun la yafqahuna biha, hati, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mata, walahum azanun la yasma'una biha, telinga. Hati, mata dan telinga tak guna, Allah campak dalam neraka. Hati, mata dan telinga, bila kita pandang benda itu, mata kita hantar signal ke hati, maka hati kita kuat. Begitu juga dengan majlis ilmu. Tengok je dalam guru WhatsApp, cerita apa? Maulid Rasul, nak pergi. Bila kita nak pergi, kita buat persiapan. Tergosok baju macam saya tadi. Lepas asar tadi gosok jubah, malam ni nak pakai jubah. Sendiri gosok. Baru boleh buat nak lain satu ke, nak lain dua ke, nak lain sarjan ke apa ke. Betul? Songkok kopiah. Bila buat itu, datangnya niat, malaikat belah kanan dah catat. Buat tu, buat datang je niat. Nak pergi masjid, nak pergi berkongsi ilmu, nak pergi bersama, tak cerita banyak, dapat sikit pun jentik dalam hati agar kita insaf. Yang kita sebelum ini kita leka, yang sebelum ini kita sujud tanpa ada apa-apa rasa, nak dapat sujud itu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Suara yang dibisik di bumi didengar di langit. Yang sujud itu merendahkan ego kita kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat banyak kongsi ilmu, dapat sikit pun tak apa, tapi jadi pegangan, jadi amalan. Kita jemput tinggi melangit punya ustaz handal-handal, tapi bila balik asal, back to basic pun tak ada makna. Biarlah sikit ada kesedaran. Contohnya bab kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan, ketika Nabi Allah Adam alaihi salam berdoa dengan Allah, dia pakai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia guna Nabi Muhammad punya nama. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia tahu? Sebab ketika dia angkat, dia nampak di syurga itu tulisan tentang Muhammad Rasulullah. Disebabkan dia guna nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan dosa dia. Begitu juga dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sampai langit pertama Nabi Allah Adam AS, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nabi Ibrahim AS, langit keenam Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim bawa Sidratul Muntaha. Allah bagi perintah semayang 50 waktu. Turun, Nabi Musa kata patah balik, tak mampu umat kau nak buat 50 waktu. Dapat kurang 5 diskaun. Turun balik, Nabi Musa kata pergi, naik balik, naik, turun, naik, turun, naik, turun, tinggal 5 waktu. Bila tinggal 5 waktu, sembahyang yang paling senang sekali nak buat
Sembahyang apa? Waktu apa? Maghrib. Betul? Yang paling susah sekali nak buat waktu subuh. Betul. Itu sebab Nabi bagi tahu nak tengok orang yang munafik, tengok waktu subuh. Dia datang tak atas sembahyang? Dia sembahyang ke tidak? Sembahyang yang paling senang buat adalah maghrib. Balik kerja, mandi, sembahyang maghrib. Yang paling susah buat, yang saya buat kajian lah, yang paling susah buat adalah subuh. Sebab tidur malam lambat, tengok Facebook, tengok Instagram, tengok WhatsApp, leka, ambil gambar kaki, masuk dalam Facebook. Besok subuh-subuh bangun, pagi-pagi bangun, dia buat apa dulu? Ambil handphone, tengok berapa like dapat. Malam tadi post gambar ibu jari kaki, pagi-pagi dia buat apa? Cari handphone dulu, nak tengok berapa like yang dapat. Maknanya mental masyarakat kita ini kita kena perkemaskan kembali. Menunjuk-nunjuk, lalu depan masjid parit melana. Hari Jumaat dia tak masuk pun sembahyang Jumaat, dia check in aja, pop. Salat Jumaat 2 rakaat. Kaum lelaki sila tunaikan tanggungjawab. Dia check in tapi dia lalu aja. Hari ni banyak yang hipokrit. Hari ni ramai orang nak mencari salah orang. Tengok Instagram, tengok ini, tengok itu. Artis ini berkahwin, artis tu bercerai, orang ini, semua cerita dunia ni dia tahu. Tapi baca Quran tak nak belajar. Tapi nak mempelajari ilmu Allah, nak cari menyatukan masyarakat, kasih sayang dalam masyarakat, ikut apa yang Nabi ajar, bagaimana indahnya akhlak Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apakah yang dikatakan dengan kelahiran Nabi memberi rahmat seluruh alam? Itu semua tak nak difikirkan, difikirkan yang dunia ni. Dunia yang dia tengok. Macam mana hari ni budaya beli basikal, tengok masing-masing beli basikal. Artis beli basikal, dia pun beli basikal. Kayu, mencungak. Betul? Trend. Hari ni orang kita lebih kepada trend. Cuba masing-masing hari ni beli Quran cantik-cantik, indah-indah. Pergi rumah ustaz, pergi berguru, ajarkan saya baca Quran. Mulut saya ni keras nak baca Quran. Ini beli Quran ketika bila? Ketika nak mendirikan rumah tangga. Lepas proses akad nikah, hantaran, tak baca-baca Quran, letak atas almari. Tak tengok-tengok Quran. Sampai isteri dia kena histeria. Menjerit, baru dia ambil Quran, baca dah tak gerti, lidah dah keras. Ni orang mana tuan-tuan? Ni orang kita. Menyalahkan, mudah sangat ngentam orang, mudah sangat. Kita bertahun-tahun tak nak teguh. Kalau isu tanah, isu kecil-kecil, tak teguh ni, tak nak teguh, sombong. Sebab kita ni mati, kita perlukan orang lain angkat jenazah kita. Itu sebab hablum minan nas tu kita kena jaga. Jaga betul-betul. Begitu juga dengan solat ni tadi. Tempat lain, bukan kat sini, tempat lain sembahyang, bila sembahyang 1 meter ni, dia kira dia punya sejadah aja. Dia letak sejadah dia beri atas sejadah dia. Bontot sejadah tu dia beri. Mak itu dah betul ke? Tak. Sebenarnya kena tengok barisan. Walaupun dah jarak, tapi barisan. Tumit 1 meter dengan kawan tu, tumit satu kawan tu, lurus tak lurus barisan. Macam maskar, disiplin. Sembahyang pun ada disiplin. Imam jadi imam di hadapan, disiplin. Ketua dalam sembahyang di kampung, ketua dalam kampung, ketua dalam masyarakat. Kita kena ikut. Imam buat dulu, imam angkat takbir dulu, baru kita angkat takbir. Imam baca Fatihah dulu, baru kita baca Fatihah. Imam rokok dulu, baru kita rokok. Imam bagi salam dulu, baru kita bagi salam. Kita tidak boleh melangkaui perbuatan imam. Ini akhlak yang diajar. Begitu juga dengan saf. Begitu juga yang dulu, yang kecil tidak boleh menengking yang tua, yang muda menghormati yang tua. Hari ini ada lagi ke? Ada lagi?
Yang kecil boleh marah yang tua. Yang tua ni pangkat kecil, yang muda ni pangkat besar. Betul? Dia jerakah yang tua, yang pangkat kecil ni. Terkebil-kebil orang tua tu. Itu budaya mana kita bawa? Budaya Islam apa? Budaya Islam yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahkan tutur kata. Itu sebab jangan banyak cakap. Biar banyak buat. Banyak cakap, buat tidak. Mesyuarat. Buat tak. Kita banyak bertindak. Nampak orang itu Islam ajar kita bagi salam dulu. Jumpa orang, Assalamualaikum, senyuman, mata tentang mata itu menjadikan jiwa kita menjadi lebih berkasih antara masyarakat. Islam suruh semayang berjamaah, yang lelaki hadir semayang di masjid. Sebab apa Islam ajar kita semayang berjamaah? Nabi suruh kita semayang berjamaah, dapat ganjaran pahala yang besar daripada semayang berseorangan. Sebab apa? Sebab masjid ini nak bina kasih sayang dalam masyarakat. Kita boleh tahu, oh imam tak datang, imam tak sihat, Bilal masuk hospital lepas semayang. Jadi hubungan kita makin rapat. Ada orang meninggal, kita lepas semayang sama-sama jemaah, marilah kita pergi ziarah rumah dia. Dengar tadi lepas maghrib dia meninggal, lepas isyak ni mari kita pergi bacakan Yasin. Ramai-ramai baca Yasin. Ramai-ramai angkat tangan berdoa minta Allah ampunkan dosa dia. Allahumma qulhum min dhiqil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud ila dhillim mamdud wa ma'im maskum. Minta Allah lapangkan kubur dia. Ni hubungan kita ni. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan untuk orang Islam atas dunia ni untuk memberi rahmat, untuk didik. Daripada zaman kegelapan, orang Arab dulu sembah berhala, sembah api, tanam anak perempuan hidup-hidup, berzina, lelaki dengan lelaki. Betul? Maka dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membesar nak jaga akhlak Nabi walaupun dilahirkan, lahir ke dunia ayah Nabi dah meninggal, tapi nak jaga akhlak Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berikan baginda Rasulullah seorang yang ibu susuan. Ini orang Arab, cara orang Arab. Kota Mekah hantar di pelusuk kampung untuk dibesarkan di sana supaya jauh daripada benda-benda yang kaut marut ini. Maka diuji Nabi tak ada kasih sayang seorang ayah. Untuk apa? Untuk Rasulullah berdikari dari kecil, berdikari. Ini kita ada anak kena jentik dengan cikgu, besok kita dah pergi sekolah, seng-seng tangan baju. Mana cikgu dia? Mana cikgu? Kau ingat anak aku anak patung? Oh, wah. Jadi proses itu makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Akhlak makin lama makin tak dapat dibendung. Kalau dulu kita rasa takut dengan cikgu, cikgu tampar kita, jadi orang kita. Hari ni cikgu nak pukul pun takut. Hari ni cikgu nak pukul kita pun cikgu takut. Sebab mak ayah hari ni terlalu garang. Sebab kita nak didik anak. Nak didik anak ni kena pula datuk. Datuk ni makin lama makin sayang cucu. Jangan marah cucu dia depan dia. Kita sebagai bapa nak marah anak kita depan datuk tak boleh. Nanti datuk kecil hati. Datuk menangis di kepala katil. Makin sayang perasaan. Bila berumur makin halus jiwanya. Kena pula datuk tak boleh jalan. Atuk ni dah tak boleh jalan. Tengok orang berjalan dia nangis, sedih. Tengok orang semayang dia sedih. Aku dulu semayang berdiri, Allah bagi sihat, aku jarang nak semayang. Bila dah tak boleh duduk ni, tak boleh semayang berdiri, terasa nak semayang. Semayang atas kursi roda rasa lain pula. Macam mana nak dapat khusyuk dalam semayang? Alangkah baiknya kalau aku Allah sihatkan kembali, dapat aku semayang berdiri, angkat takbir, Allahu Akbar. Indahnya sembahyang, kaki kita mengampu kita punya tubuh kita.
Mata kita pandang tempat sujud. Bacaan kita ikut intonasi. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikut intonasi dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bila puji-puji betul-betul, bila minta-minta betul-betul. Kita puji bapak kita, babah. Kita nak minta dia duit. Contoh cikgu suruh beli buku, kita nak minta dia duit. Bah, besok abah jangan hantar saya pergi sekolah lagi bah. Kenapa? Tadi kawan-kawan semua ketawakan saya. Kenapa? Dia kata ayah kau dah tua, hitam, boncet, pendek. Kan? Macam orang asli. Besok abah jangan hantar saya pergi sekolah lagi ya. Bah, cikgu minta RM50 beli buku. Dapat tak? Dapat tak RM50 tu? Tak dapat. Dia ada kata bapak dia dah sakit hati, dia minta RM50. Tak dapat. Tapi kalau dia kata ayah besok bah, abah hantar saya bah, kawan-kawan semua cikgu maktab, cikgu muda pun tanya, bapak siapa tu? Bapak saya tampan. Iya. Kawan-kawan semua tanya dalam kelas, siapa yang hantar tadi pergi sekolah? Ayah saya. Ayah awak. Alangkah bangganya saya kalau saya dapat ayah seperti awak. Ya, ayah dia terapung, kena puji ni betul. Ya, cikgu minta RM50. Dapat tak? 100 dia bagi. Nah, RM50 lagi belanja kawan-kawan dengan cikgu yang muda tu sekali belanja. Kembang hati dia, betul. Itu manusia dengan manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala bila puji-puji betul. Kita kena rendah diri. Kita ni Allah ciptakan, Allah sindir manusia yang sombong, yang belagak ni. Kalau handalnya kau ciptakan semut. Dalam semut tu ada jantung tak? Ada. Kalau tidak takkan dia boleh bergerak, betul? Semut, nyamuk, kan? Mana manusia boleh termampu mencipta? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Allah boleh mematikan, Allah boleh menghidupkan, Allah boleh qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah nak ambil, Allah boleh ambil. Allah nak bagi pada siapa, Allah boleh bagi pada siapa. Allah nak angkat, Allah boleh angkat. Allah nak hinakan, Allah boleh hinakan. Itu sebab hari ni kita nak kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jaga hubungan kita sesama manusia. Jangan kita menjadi orang yang memecah belahkan antara masyarakat. Kita jadi pendamai, kita sebut yang baik-baik, kita didik masyarakat kita dengan penuh kasih sayang, ikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ketika Rasulullah berhijrah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada, menceritakan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dapat menyatukan kaum yang sebelum ini berbalah, Muhajirin dengan Ansar, Aus dengan Khazraj, cantumkan sehingga kan apa yang dia ada dia kongsi. Orang ni saudara baru datang berhijrah, apa yang dia ada dia bagi. Itu Rasulullah berjaya didik. Jadi kita hari ni sombong. Bukan orang dalam kampung ni, orang tempat lain. Sini semua alhamdulillah. Kita sombong, ini harta aku, ini tanah aku, ini kereta aku, ini pokok aku, ini semua aku punya. Sebenar-benarnya kalau betul-betul dia bercakap itu, dia lupa yang itu semua hak Allah Subhanahu wa taala. Akidah boleh lari. Itu sebab kita hari ni kita kena buat benda yang baik-baik. Semuanya hak Allah. Bersedekah itu membantu kita besok. Cakap yang baik-baik itu, didik orang itu, akhlak itu. Ini orang Islam dalam kereta, luar kereta tampal, pakai kopiah putih. Kat kereta ada cermin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi buang sampah. Turun cermin buang sampah. Orang kereta belakang tengok. Kereta ada cermin belakang la ilaha illallah, tapi buang sampah merata. Orang kata cermin ada la ilaha illallah, potong double line, traffic light merah, dia langgau juga. Itu memberi kesan tak kepada agama?
bagi kesan buruk kepada agama. Jadi budaya dakwah itu tak dapat dia pergi jauh. Orang agama lain akan melihat Islam itu sebenarnya agama yang hina. Sebab apa? Sebab dia melihat daripada mata kepala dia. Tapi cuba kita masyarakat Islam, khususnya negeri Melaka ini, kita buat akhlak yang ada, akhlak Rasulullah. Ikut betul-betul contoh Rasulullah. Ikut betul-betul contoh yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meraihkan tetamu, cara makan macam mana, mulakan dengan tangan kanan, mulakan dengan senyuman, mulakan dengan baca, dengan assalamualaikum, dengan menyapa, doakan. Rajin belanja orang kat kedai. Betul? Orang yang bersedekah, Allah janji dia tak akan susah, maka dia akan berlipat lagi rezeki yang Allah akan bagi pada dia. Buat contoh, maka Islam makin lama makin kemas, makin lama makin indah, makin lama makin indah. Ni tanggungjawab kita, tuan-tuan. Tanggungjawab kita dalam kita membina masyarakat. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesekali kita nak jumpa kita punya ketua menteri, kita pergi Khamis malam Jumaat, rumahnya di Seri Bendahara, sembahyang berjamaah bersama pemimpin kita, baca Yasin bersama pemimpin kita, doa bersama pemimpin kita, majlis ilmu bersama pemimpin kita. Kita kena rapat dengan pemimpin. Begitu juga dengan dalam sembahyang, kita kena akur dengan pemimpin, imam dalam sembahyang, dalam negeri, dalam negara. Sebab apa? Sebab Rasulullah ajar kita, ati Allah wa ati Rasulullah ulul amri minkum, dalam perintah Allah, ta'an Allah, ta'an Rasul, ta'an kepada pemimpin. Yang mana pemimpin tak suruh buat benda yang jahat, yang mana pemimpin yang tak suruh buat benda yang mungkar. Hari ni di Selangor, betul, minuman alkohol, arak tak dibenarkan, betul? Tidak dibenarkan dijual di kedai-kedai serba nikah. Jelas, tak boleh lagi jual. Kalau tidak dijual, kedai-kedai guncit pun ada jual. Menteri kita agama Islam, mengucap kalimah syahadah, maka dibuat kuat kuasa di BKL, menteri wilayah stop, tak boleh jual arak lagi. Maka berketontang negeri Selangor, mereka yang suka minum arak ni, kenapa tak bagi kebebasan untuk minum arak? Yang kita tak bagi sebab benda itu berlaku, anak-anak kecil kita Melayu Islam mudah sangat beli minuman tersebut, minum arak di flat-flat, di rumah-rumah. Itu yang kita cukup risau. Antaranya bila kita mentadbir negara, kita sekat. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Prasangka-prasangka yang berlaku dalam negara kita, ni kita minta jauh. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan. Minum arak, mengadu nasib, ni semua perbuatan keji syaitan. Kita jangan buat. Itu tanggungjawab kita sama-sama masyarakat. Kita memakmurkan rumah-rumah Allah, kita banyak-banyakkan kelas pengajian, kita banyak-banyakkan baca Quran, kita banyak-banyakkan baca sirah-sirah baginda Rasulullah, kita mengukuhkan lagi keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu selawat atas Nabi, selalu buat apa yang Nabi suruh, jaga kesihatan, jaga masyarakat, bersihkan rumah kita di luar, keliling rumah. Sebab hari ni denggi, pusing rumah keliling, buang sampah, buang ni tin air bertakung pun dapat pahala. Kalau tidak, ni denggi menular, bukan kita aja. Kawan baik saya punya anak meninggal, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab denggi. Kadang-kadang bukan salah dia, dekat sebelah rumah, dengan longkang tersumbat, dengan tayar buruk, dengan tin, kan, dia tertadah air yang bersih, jentik-jentik ada. Itu sebab ni semua ni Islam dah ajar. Macam tadi khutbah Jumaat, betul? Kepentingan, kewajipan menjaga alam sekitar. Ini semua indahnya Islam, didik semua. Kalau kita tidur, dapat tidurlah tadi. Kalau kita dengar betul-betul, pasang telinga tentang menjaga alam sekitar yang disampaikan oleh kita punya pembaca khutbah, maka kita jelas, oh rupanya pengisian rumput pun dapat pahala.
Air yang bertakung, kita buang air belakang rumah, kita dapat pahala. Betul rumah kita, tetapi kesannya kalau biarkan dia bertakung, dia pergi kepada rumah jiran, tak pasal-pasal jiran kena denggi. Jangan buang sampah tepi jalan, jaga Melaka biar dia bersih. Nak sampai sini tadi dari air keruh saya nampak macam kawasan banjir, kawasan rendah. Mari sini tadi sebelah kiri, bawah ada sawah padi, betul? Air penuh kan? Malam tadi pusat banjir buka di Jasin, 2 tempat, satu di Merlimau, satu lagi di Sekolah Kebangsaan Tedung. Bagaimana kawan-kawan kita susah payah, kita pergi tolong, bantu mereka pun dapat pahala. Islam ni cukup indah, buat benda baik, jaga betul-betul, jaga sebelah rumah, jaga orang kampung, jaga ini semua ganjaran pahala. Sebab apa? Kita nak pakai besok dalam kubur, dan kita nak pakai ketika di padang mahsyar. Hidup itu benar, mati itu benar, soal mungkar nangkir itu benar, seksa kubur itu benar, dibangkitkan semula itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar. Maka bila kita benar, apa yang Allah bagi tahu itu benar, maka marilah kita sama-sama kita pujuk hati kita. Marilah sama-sama ibu ayah kita pujuk hati kita. Kadang-kadang hati kita ni dia keras. Kadang-kadang isteri ni tak boleh kena tegur dengan suami. 3 hari dia tak bercakap, moncong aja, tanya tak jawab, masak tidak. Sian suami dia, betul, moncong. Tu kerana ego. Ego itu datang daripada hati kita yang keras. Kita pujuklah hati kita, sebutlah nama kita. Janganlah kita sombong sangat, janganlah kita belagak sangat. Yang kita ini diciptakan daripada setitik air. Busuk air tu, hina air tu. Kalau dia jatuh ke tanah, ayam tak patuk, itik tak sudu. Dicipta daripada air yang busuk. Bila kita jadi orang ni, kita bawa najis dalam perut kita, betul? Betul? Bawa jalan najis dalam perut. Kita nak rasa kita hebat? Tidak. Bila kita mati, tuan-tuan, tak dikebumikan masuk dalam tanah, bangkai binatang dengan bangkai manusia ni paling busuk. Bangkai manusia dicipta daripada air yang busuk, hidup bawa najis yang busuk, mati kalau tak ke bumi pada cara yang betul, lagi busuk dia daripada bangkai lembu, bangkai kambing, bangkai manusia ni. Jasad manusia ni kalau dibiarkan atas tanah, orang tak sanggup nak hidup. Nak sombong macam mana kita? Tak ada hebatnya, cantik sementara, sihat sementara, muda sementara. Betul? Kacak sementara. Dulu boleh lompat pergi, dulu boleh berlari, sekarang dah tak boleh. Meningkat umur 40, mata dulu macam Superman terang, masuk 40 mata dah rabun dah. Kederat pun dah tak berapa nak gagah. Kita jangan umur 50 baru nak kahwin lagi satu, tak handal mana pun, berangan aja lebih. Betul? Membuat-buat nak nikah lagi satu, nak nikah lagi satu. Maka dia pun belum sempat nikah lagi. Isteri kata, kalau abang nak nikah, abang ceraikan saya. Maka dia ceraikan isteri dia yang pertama, pasal dia nak nikah. Selesai je cerai, tuan-tuan, tak sempat dia bernikah dengan perempuan yang dia suka tu, dah kena stroke. Dah kena stroke pula. Siapa nak jaga bini dah kena cerai, dah kena stroke. Siapa nak jaga? Nak nikahkan balik pun tak boleh juga, sebab dia dah tak boleh bercakap, hengit dalam mulut. Dah baring je atas katil. Tu sebab bila dah berumur-umur ni, jangan gatal-gatal. Betul? Yang ada tu make up kan. Belikan lipstick, belikan minyak wangi 400 botol biar wangi sikit, betul? Pupuk baik-baik, insya-Allah, pakat baik-baik. Kita bukan nak cari apa atas dunia ni, nak cari amal, nak bawa balik. Itu
tujuan dia yang kita dihidupkan atas dunia ni. Bukan suruh bermegah-megah, bukan suruh mendabik dada, bukan suruh kita hebat, orang lain tak betul, kita paling betul, tak. Suruh atas dunia ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dunia ni cari seberapa banyak amal. Tolong seberapa tolong, bantu seberapa bantu, buat yang termampu, yang terbaik untuk kita bawa amal tu besok kita balik dalam kubur besok. Itu yang kita nak bawa. BMW tinggal atas dunia, bini cantik tinggal, rumah besar tinggal, semua tinggal, anak tinggal, menantu tinggal. Kita ikut sampai dekat tanah perkuburan, anak ikut sampai tanah perkuburan, rumah tak boleh ikut, isteri cantik ikut sampai dekat tanah perkuburan. Masuk je kita dalam, semua balik-balik tinggalkan kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil. Itu yang kita nak takut ni. Kita takut itu benda. Takut itu benda. Apa yang kita nak bawa? Antara pesanan saya, kita kena senantiasa istighfar, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Kita ni pendosa, tuan-tuan. Allah tak buka aib kita je. Allah tak buka aib kita. Kalau Allah buka aib kita, malu kita, tuan-tuan. Betul? Kalau kita kenang-kenang balik kita punya perangai, tingkah laku kita, malu kita, tuan-tuan. Allah tak buka aib kita. Jangan kita buka aib orang. Kita jadi manusia yang pemaaf, kita jadi manusia yang penyayang, kita jadi orang Islam yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tinggalkan kepada kita Al-Quran, Nabi dah tinggalkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita buat apa yang Allah dan Rasul suruh, tinggal apa yang Allah dan Rasul larang. Jangan buat apa yang disuruh. Kasih sayang sama manusia, bantu orang, tolong orang susah. Jangan ambil kepentingan, jangan menindas orang, jangan ambil kesempatan di atas kesempitan orang. Ini sama-sama kita mengingati ni, agar kita dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih ni bukan senang. Allah pilih kita lahir atas dunia. Allah pilih kita hadir dalam majlis ilmu. Kawan-kawan yang tak hadir itu, kita mohon sama-sama agar Allah bagi hidayah kepada mereka. Indahnya akhlak Rasulullah disebabkan kelahiran baginda Rasulullah, itulah yang kita usahakan agar kita dapat ikut apa yang Nabi buat atas dunia. Yang kita belajar akhlak Nabi, indahnya syafaat Rasulullah itu kita buat atas dunia. Wallahu alam. Saya pun tak ada ilmu yang banyak untuk dikongsikan kepada tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan sedikit kesedaran, sedikit nasihat, pandangan agar memberi kepada kita keinsafan sama-sama sebagai manusia. Sebagai manusia yang pendosa ini, dengan kelebihan kita dapat agama Allah Subhanahu wa taala ini kita dilahirkan sebagai orang Islam yang dapat secara warisan. Betul? Kita dapat Islam secara warisan, tuan-tuan. Apa kita orang Islam, mak kita orang Islam, kita lahir sebagai orang Islam. Tapi kadang-kadang kita sedih, orang yang dilahirkan sebagai bukan Islam, bila dia dapat hidayah Allah, dia belajar, dia lebih menjiwai daripada kita yang dilahirkan sebagai orang Islam. Oleh itu, marilah kita sama-sama mempertingkatkan amalan kita, sama-sama mempertingkatkan amalan, perbuatan, agar dapat memberi nama baik kepada agama kita, agama Islam, agar kita dapat mendidik keluarga kita,
taat perintah Allah, taat perintah Rasul, anak-anak kita, saudara mara kita, hubungan kita, masyarakat kita, negara kita, agar mudah-mudahan Allah rahmati kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat. Marilah kita sama-sama tuan-tuan, kita berdiri, kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama-sama kepada kita di akhirat kelak, agar Allah bimbing jiwa-jiwa kita. Boleh? Ni nak pakai besi yang mana? Mari tuan-tuan kita berselawat ke atas baginda. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Badru alaina fakhtafat minul buduru مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. وعلى محمد. صلى الله عليه وسلم. أشرق أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، يا يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. يرأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا
النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بإسرائيل إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعفا مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله على الأحمد عند تحرير سطور أحمد الحادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.